Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, InsyaAllah pada malam ini kita sambung, dan tak banyak adalah kita punya perbincangan yang berbaki ni. Rasanya dalam beberapa pertemuan lagi kita boleh habislah buku yang kita guna ni. Baik, pertamanya mohon maaf kerana perubahan jadual kita ni. Terpaksa jamak lah, takdim ke takhir tak tahu. Dua sesi tu disebabkan ada Anas dirinya mula bertugas di Paguh, Parlimen Paguh. tak ada kaitan dengan politik, tapi bertugas di UIA sana. Dia ada kuliah of Language and Management. Dalam banyak-banyak tu sana je terima kita dulu, kita pergilah dulu. Tapi dalam masa yang sama, kalau ada rezeki boleh balik ke Kuala Lumpur semula. Dah dua stage dah temuduga di UM. Kalau ada rezeki bolehlah, mungkin tukar balik ke lagu mana, bolehlah balik pada asal balik, insyaAllah. Tak ada rezeki, PJJ lah dulu. Kena 2-3 minggu ni letih juga. Naik bah, turun bah, naik motor, kita ingat okey, rupanya kita dekat 40 dah. Dulu umur 20 seronok lah naik bah turun bah ni. Ni nak tunggu nak balik hari tu di Bali kan. Tengok tiket online banyak lagi daripada TBS ke Melaka. Okey, kita kata tak apalah, pergi beli sana lah, tak payah online. Sampai sana tengok penuh, tiket habis, kata soda. Tengok penuh sungguh, tak ada tiket. Ada pukul 7 paling awal, kita pergi pukul 3. Beli tiket pukul 7, terpaksa. Pukul 7 tu, tunggu dah daripada pukul 3 sampai pukul 7. Bawa lah buku apa semua, okey lah, kita duduk baca. Lepas makan, tu kerja menunggu. Baca buku sikit. Pukul 7, turun bawah. Turun bawah tu, bas yang pukul 3, pukul 4, pukul 5 tak sampai lagi. Menunggu pula. Kata kalau macam ni, letih menunggu. Alah, kita dah lah berumur ni, nak menunggu, nak terbenung sorang-sorang. Nah, lepas dah zaman tu sepatutnya tidak berada di situ dah. Baik, kalau ada rezeki mohon doa lah. Kalau ada rezeki kita balik di Kuala Lumpur semula, bolehlah kita kuliah macam biasa balik, insyaAllah. Baik, kita sudah di fasa-fasa akhir buku kita ni, iaitu topik tempoh hari adalah berkaitan dengan bid'ah, dhalal dan syirik, natijah daripada khurafat, tahyul dan mistik. Banyak kita datangkan latar belakang perjuangan aliran-aliran pemikiran yang membahaskan hal-hal tersebut, termasuklah tokoh-tokoh semasa yang saya fikir semakin ramai yang terbuka dan faham bahawa isu yang menjadi khilaf selama ini bukan isu besar pun, isu furuk saja dalam sudut fiqh. Tapi bila saya baca balik literatur ataupun rakaman perbahasan dulu antara kaum tua, kaum muda ni, perbincangan fiqhiyah, furuk fiqhiyah itu memang dahsyat. Memang seolah-olahnya usul akidah lah cara mereka bincang tu. Sampai buat seminar besar-besaran di Kepala Batas. Apa seminarnya, ataupun dia panggil muzakarah ulama Malaya di Kepala Batas, dengan begitu tajuk dia.
Dan tokoh utama dalam muzakarah tersebut tahun 1960 sebelum merdeka ke selepas merdeka asal usulnya kerana pada masa itu di dalam PAS PAS sebagai parti bawah UMNO ketika itu berjaya mengumpulkan semua aliran ulama-ulama semua aliran dalam satu parti. Kalau di Indonesia Masyumi lah, Himpunan Nahdlatul Ulama Muhammadiyah apa semua. Jadi dalam rangka nak mendapatkan kemerdekaan ke ataupun selepasnya itu, satu masa PAS yang merupakan bahagian agama dalam UMNO itu, kemudiannya selepas itulah berjaya mengumpulkan semua ulama daripada kaum tua dan kaum muda dalam tu. Namun lama-lama mereka ni walaupun bersama dalam wadah politik, tapi setiap kali mereka duk mengajar kuliah ni, tetap isu-isu tadi mereka akan bangkitkan. Isu-isu khilafiyah mereka ni lah. Jadi nak capai satu masa dia semakin membesar. Macam juga di Indonesia dalam Masyumi pun begitu juga. Sehingga adalah yang terlebih sikit, yang kurang sikit. Macam kita hari ni lah. Ada sahabat-sahabat sendiri terlebih sikit, kurang sikit. Vokal sangat dan seumpamanya ada. Maka akhirnya benda tu menjadi besar sehingga kan Haji Fuad yang di-Pertua PAS pada masa itu memperkenankan untuk buat satu seminar di Kepala Batas, dan tuan rumahnya adalah Syekh Abdullah Fahim, tuk kepada Tun Abdullah Badawi pada hari ini. Maka dalam muzakarah ataupun dalam muzakarah tersebut diputuskan 15 perkara yang menjadi isu khilafiyah, dan dijawab satu persatu sehingga keluar satu risalah lah. Risalah untuk menjelaskan ataupun nak rad balik 15-16 isu yang sering dibawa oleh kaum muda yang di khilaf antara kaum muda kaum tua tu. Tak berapa lama kemudian Syekh Syekh Tahir Jalaluddin Al-Azhari Al-Falaqi keluarkan risalah untuk jawab balik risalah yang dikeluarkan daripada muzakarah tersebut. Tajuk dia apa dah? Risalah Penebas Khurafat dan Bid'ah, lebih kurang begitu tajuk dia. Memang kasar tuan-tuan. Zaman tu guna istilah lagu tu dah. Sebab itulah pertembungan mereka tu dahsyat jugalah. Kira Syekh Syekh Tahir Jalaluddin Al-Falaqi Al-Azhari ni sepupu kepada Syekh guru kepada Ayah Hamka, sepupu kepada yang di Mekah tu. Syekh apa dia? Tak ingat. Bukan. Allah tak ingat. Syekhul Masyaikh tak apalah. Tapi nak katanya dia jawab dengan tajam. Tajuk tu pun risalah penebas. Maksudnya memang nak sebelih lah. Jadi kita boleh baca pertembungan masa tu melalui risalah, melalui akhbar, melalui majalah. Walaupun zaman tu tak ada Facebook, tak ada YouTube apa semua, boleh tahan macam hari ni jugalah. Dan muzakarah di Kepala Batas itu dibuat secara rasmi di bawah PAS sebenarnya, untuk nak himpun dua-dua pihak lah, ulama kaum tua kaum muda, untuk nak muzakarah. Tapi ulama-ulama kaum muda tak pergi. Selang beberapa lama, ulama-ulama kaum muda buat muzakarah mereka pula, jawab balik. Tu dia. Tokohnya Ustaz ataupun Syekh Ibrahim Aqibi. Nama ni kurang masyhur, tapi tokoh besar. Dan mereka telah jemput Hasan Bandung, Ustaz ataupun Syekh Hasan Bandung, untuk datang ke majlis tersebut, muzakarah. Jadi romo pula kaum tua. Tu realiti antara suasana yang kita. Tapi dalam majlis tersebut ada seorang tokoh kaum tua telah hadir, sebagai nak tunjuk besar hati dan juga sebagai, dan perbincangan itu berlangsung dalam itulah. Baik. Jadi tengok situ, kita kata kebanyakan kesesatan dan kekufuran berasal dari kefahaman dan salah faham terhadap nas agama.
lantas menatijahkan i'tiqad dan amalan yang digelar sebagai bid'ah. Ya. Bagaimana pula bid'ah muncul? Kira-kira sudah kita jawab pada awal perbincangan bab ini dulu. Bila kita ulas beberapa kitab besar yang membincangkan antaranya oleh oleh Syatibi dan seumpamanya itu, oleh Qardawi sendiri pun ada tulis dan seumpamanya. Baik. Ia juga seakan sebuah sunnatullah. Semakin jauh kita dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semakin jauh kita daripada keaslian faham dan amali agama ini. Hakikatnya agama ini muaranya adalah zaman Rasulullah SAW. Bukan muara, hulu dia. Tempat air terjun yang bersih, murni, yang suci itu. Jadi bila dia mengalir dari hulu tu, nak datang sampai ke hilir muara ni, sepanjang jalan itu dia bawa habis segala kekotoran. Dan kita berada di hujung ni, menerima satu konsep agama Islam yang masih utuh, tapi telah bercampur aduk segala kekotoran yang ada dalam sepanjang zaman 1400 tahun dulu. Bukan 1400 tahun, daripada zaman Nabi Adam bahkan duduk bercampur pada zaman kita. Jadi pada hari ini kita nak cari Mu'tazilah, tak ada orang buat jemaah Mu'tazilah se-Malaysia, tak ada, tak jumpa. Kita nak cari jemaah Khawarij se-Malaysia, tak ada. Gerakan apa lagi? Mu'tazilah, tak ada. Mereka tak daftar secara rasmi. Tapi pemikiran itu masih tersisa secara abstrak dan rawak dalam pemikiran-pemikiran umat Islam. Ya. Tetapi kadang-kadang orang yang cenderung ke pemikiran begitu pun tak perasan dia dah ada pemikiran-pemikiran yang dikategorikan sebagai dalal itu. Itu yang kita kata masalahnya besar lagi lah. Baik, katanya lagi di sini, justru mereka yang ittiba', yakni patuh secara total melalui nas yang sahih lagi rajih dalam urusan akidah. Tak ada orang nafi, termasuklah golongan yang menerima kita katakan kalam ataupun sifat 20 tu sebagai salah satu kaedah. Bila kita tanya, kalau tak mengaji ilmu kalam ni tak sah ke akidah? Dia pun tahu tak ada. Okeylah, akidah ni la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, selesai lah. Dan dia tahu itu adalah qawaid al-aqaid, yakni kaedah-kaedah dalam satu mazhab. Tak ada orang kata kalau tak mengaji sifat 20 ni tak jadi seorang Muslim. Tak ada lah tuan. Muslim ni mengucap 2 kalimah syahadah. Muslim. Nah, dan tauhid pada Allah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Khalas. Cuma kemudian di alam Melayu ni didoktrinkan bahawa tak mengaji sifat 20, dan juga kalau tak mengaji sifat 20 dan kalau apa dia? Kalau tak mengaji sifat 20 dan kalau tak faham, maka seolah-olah tak sempurna akidah. Jangan awal dulu dia pegang tu. Kita kata sudah. Kita pun nasib baik hafal sifat 20 tu sebab Rehan buat lagu tu. Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadith qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudra irada ilmun hayyan sama' basar kalamu qadira muridan aliman hayyan sami'an basira mutakallima. Ingatlah Rehan. Tapi suruh syarah ta'alluq tak ta'alluq. Dia lagu mana tu? Adakah orang yang tak boleh nak cerita benda tu dikira? Di sini menariknya pandangan saya baca Profesor Dr. Abdul Fattah Harun Ibrahim. Dia sebut apa dia? Dia kata Salafiyah kira-kiranya, maksudnya mazhab dalam akidah ni memang diterimalah 3. Salafiyah, Athariyah, Ahlul Hadis, kemudiannya Asy'ariyah, Maturidi. Cuma dia sebut dikira sama 3 ni, yakni Asy'ariyah,
apabila tidak termasuk ilmu kalam mereka. Dia kata gitu. Asy'ariyah dikira bersama dengan Salafiyah apabila mereka tidak menggunakan ilmu kalam mereka. Saya pun duk termenung berkiyah juga ni. Maksudnya Profesor Abdul Fattah Harun sangat kira kata habis geng lah. Nak kata macam mana kalau bahasa Kelantan ya. Belapik itu belapik tahap yang betul-betul nak jaga hati lah kita kata ya. Baik. Kemudian katanya lagi, justru mereka yang ittiba' melalui nas yang sahih lagi rajih dalam urusan akidah dan ibadah adalah golongan yang boleh dikatakan cuba beriktikad dan beramal dengan SOP, Standard Operation Procedure, dan KPI, Key Performance Indicator. Ni bahasa-bahasa orang hijau lah kan ni. Yang paling tepat dengan kefahaman dan amalan Rasulullah SAW dan para sahabat. Kebetulan masa PKP tu SOP, KPI, SOP. Masa kerja KPI. Apa KPI? Jadi pensyarah, apa KPI dia? Kena tulis jenis skopah macam-macam lah. Kena tu, kena ni. Jadi ada SOP, Standard Operation Procedure. Dalam agama, dalam bab akidah dan ibadah, Standard Operation Procedure terbaik adalah Rasulullah dan para sahabat. Kualiti akidah dan ibadah yang terbaik di sisi Allah. Takkan kita nak kata kita? Mustahil. Yang paling faham ibadah, yang paling menghayati adalah Rasulullah dan para sahabat. Sebab itu mereka adalah salaful ummah, terbaik, the best. Maka dalam bab akidah dan ibadah, maka kita naklah ikut para sahabat itu. Pada khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurunku. Jadi yang sebaik-baik itu baik apa? Baik akidahnya, baik akhlaknya, baik ibadahnya dan baik akhlaknya. The best. Tak mungkin ada orang boleh lain lawan. Sebesar-besar wali yang datang kemudian tak boleh lawan sekecil-kecil sahabat. Kerana kulluhum udul radhiyallahu anhum wa radu an, jamin syurga belaka. Maksum ke? Tak maksum. Ada sahabat minum arak, ada sahabat berzina. Tapi sahabat kecil, asgharus sahabah, kibarus sahabah, tidak ada rekod mereka buat benda-benda lagu tu. Bahkan ada sahabat yang murtad. Ada yang murtad. Dan bila masuk Islam, Rasulullah dah wafat. Mereka tidak dikira sahabat dah masa tu. Adalah. Imra'atun ghamidiyah dalam hadis mari cerita. Ada lelaki mari mengaku berzina pada Rasulullah. Ada. Tapi nilai taubat sahabat, nilai ahli syurga. Ni kita kata jamin syurga ni. Buat dosa besar. Tapi bila mari taubat ahli syurga belaka. Ada modelnya itu ya. Mari serah diri untuk dihudud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk direjam, untuk dirotan ataupun untuk inilah kena hudud dan seumpamanya. Baik, sehingga Rasulullah menyebutkan lau Fatimah binti Muhammad saraqat, kalaulah Fatimah binti Muhammad mencuri, laqata'tu yadaiha, aku akan potong tangan dia sendiri. Itu keadilan ataupun kita kata keteguhan Rasulullah dalam hal-hal yang bersabit dengan hukum hakam. Baik, sebagai orang awam, jalan itu boleh dicapai melalui jalan mazhab tertentu. Sebab tu kita orang awam ni paling tidaklah tuan-tuan ya, untuk berhadapan dengan realiti di Malaysia ni, macam mana pun kita kena kata ya, adalah satu mazhab pegangan asas, tapi tidak mulzim, tidak muktamad, iktimad segala-galanya mesti satu mazhab saja. Kita ada asas satu dan kita terbuka kerana kita mengaji untuk beramal dengan pandangan-pandangan yang lebih kuat yang kita mengaji. Untuk personal tak ada masalah. Baik. Tetapi tidak boleh sampai tahap tatabbu' ar-rukhas. Hati-hati. Tatabbu' ar-rukhas, campur aduk ikut nafsu hati. Tak boleh. Akad nikah, tiba-tiba ambil mazhab apa? Hanafi, tak payah wali. Begini punyalah nak pusing tu siapa ke dia nak pusing, dia nak tunjuk kata okey mazhab semua ni. Mula-mula dia kata tak boleh, mesti ikut. Itu
fanatik yang bila nampak fanatik dan tidak boleh terbuka tu, dia akan jadi masalah. Dan kebanyakan mereka yang sering kali keras dalam masalah mazhab ni adalah mereka yang jarang lah pergi duduk luar negara, berjalan apa semua itu gini. Dalam bab makan apa semua, ibadah, ambil wuduk apa semua ni, khuf tak khuf tu, biasanya mereka yang tak pernah pergi duduk tempat salji, mereka tak boleh lah. Nah, dia tak tahu orang pergi duduk sana tu. Nah, punyalah. Saya pergi Turki tempoh hari, musim sejuk, bulan 3, tapi sejuk lagi masa tu. Bulan 3 tapi sejuk lagi. Dan takdir Allah Ta'ala, hari kedua salji turun. Bulan 3, sepatutnya bulan 12 dah habis. Tiba-tiba turun salji. Bolehlah main salji sekejap, tak basah-basah. For the first time in my life. Boleh jumpa salji. Nah, cuma nak katanya kita ni Melayu. Mazhab asal kita daripada kecil Syafi'i. Mengaji fiqhul hadis lah apa semua. Bila sampai sana, nak semaya di masjid Hagia Sophia dia tu lah. Waktu tu maghrib, sejuk lah ya Tuhan. 0 darjah Celsius. Dah, tak ada air semayang. Lepas tu lagu-lagu mana ni? Dah. Tengok orang lain semayang belakang dah, kata saudara lah. Tengok selipar tak ada. Mana ada selipar apa dia? Turki ni mazhab apa? Hanafi ke? Hanafi lah. Tengok tak ada selipar. Dia orang ni ambil wuduk lagu mana kata. Apa saya buat? Cabut kasut, jalan kaki begitu, sejuk. Basuh kaki. Berasa air sapu atas kasut tak kena. ada masih ada lagi sentimen itu ya. Walaupun dalam keadaan sejuk sangat dah tu. Rasa tak boleh. Basuh dengan sejuk-sejuk gitu. Nak katanya. Padahal benda tu boleh dah. Kita pun tahu, bukan tak mengaji. Tapi nak buat tu, nak main. Ada benda yang kita okey, dan ada benda yang kita masih lagi reserve ya. Baik, seterusnya katanya ia sudah mencukupi bagi orang awam yang mahu membina keyakinan iman dan amalan ibadah bagi diri sendiri atau paling tinggi untuk ahli keluarga terdekat sahaja. Kesimpulannya, selagi mana sesuatu i'tiqad dan amal ibadah masih dalam ruang lingkup yang dibenarkan oleh syarak, sekalipun status hukumnya hanya harus malah makruh, maka tidak wajar kita anggap ia bid'ah dalalah yang boleh menatijahkan neraka. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar tu, kita pun tak bolehlah terlalu tengok keadaan lah. Kalau benda tu nampak macam isu-isu kubur tu, memang kita kerah lah. Tapi ada isu-isu yang kita rasa boleh kot, okey lah. Tapi banyak keadaan kita cuba untuk tarik kepada sunnah Nabi SAW. Baik, bagaimanapun umat perlu terus didedahkan dan dididik agar timbul kemahuan mencari dan beramal serta beriktiqad sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat dengan sebaiknya. Sebab tu saya sendiri menyusun bersama Ustaz Mustafa Suki 40 sunnah-sunnah dalam solat menurut mazhab Syafi'i. Ya, yang dikeluarkan daripada, yang diekstrak daripada kitab kitab Syekh Wahbah Zuhaili tu, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Kita keluarkan satu bahagian je, 40 sunnah-sunnah dalam solat menurut mazhab Syafi'i. Sebab apa? Kita rasa itu fokus yang masih kurang diberi perhatian. Tapi bila tengok balik, semuanya sudah dilakukan. Cuma adalah beberapa perkara yang nampaknya tidak beri perhatian. Cuma kita boleh tahu juga ada orang dia buat tu semata-mata ikut saja tanpa sedar bahawa yang dia sedang buat tu satu sunnah yang besar dalam mazhab Syafi'i menurut hadis-hadis yang digunakan oleh mazhab Syafi'i. Baik. Kemudian katanya lagi, maka kita nak dapat tidak, perlulah ada wawasan. Bukan wawasan. Ada wawasan bahawa pengajian-pengajian itu perlu didekatkan kepada sunnah Rasulullah. Bukan berpada-pada dengan ulama kata harus, maka kita buat yang ni lah. Tak begitu. Rugilah mengaji lama-lama, panjang-panjang, habis masa, tapi tak berubah apa-apa nilainya. Sabit katanya, selalu saya bagi contoh,
Kalau dulu cara ibadah kita ikut tu, ulama kata harus markahnya lulus sahaja. 40 markah, C minus ke D lulu. Nah, okeylah, lulus lah. Dalam masa yang sama, dalam bab itu ada ibadah yang jelas sunnah, yang sunat hukumnya, yang kalau nak dikiyahkan dengan markah A plus dia punya markah. Confirm boleh pahala. Dia kita kata, kita bagi dua pilihan, tak apa, saya harus okey dah. Biarlah, boleh D pun tak apa dah, saya okey dah. Ini kita kata kurang cerdik lah. Sedangkan di hadapan awak sekarang, ramai dah asatizah duk ajar yang A plus ni. Tiba-tiba awak nak pertahankan sebab tradisi tok nenek moyang awak duk beramal dengan yang markah D tu, markah luluh tu, awak sanggup tinggal yang para asatizah semasa ataupun yang kemudian duk ajar yang ni lah yang sepatutnya, hatta menurut mazhab Syafi'i pun adalah A plus dia punya markah. Tapi di luar sana tak ramai yang sanggup untuk menghadapi ataupun berinteraksi dengan respon masyarakat tu sebenarnya. Nak berinteraksi dengan respon masyarakat tu. Berasa tak yakin, berasa nanti tak pasal-pasal kena pulau, macam-macam. Jangan main-main. Nah, almarhum Tok Guni Aziz sendiri pergi ke awal teruk kena. Dia halau di masjid apa semua. Walhal masa dia nak pergi tu, mana-mana asatizah pun, kalau nak pergi mengaji luar negara tu, mereka lah yang duk kumpul duit ni. Mereka lah kumpul duitnya, kempen suruh derma, pesan pada kita mengaji sungguh-sungguh, balik bawa ilmu banyak-banyak. Kawan ni balik bawa ilmu nak betulkan masyarakat, dia kata, pergi ngaji sebentar, balik ni. Dia marah balik. Dulu dia pesan, gilah mengaji, ambil ilmu banyak-banyak di negara Arab tu, balik. Baiki masyarakat kita, bagi teguran. Jadi kawan ni pun balik betul lah. Semangat ni nak tegur masyarakat ni. Nak bagi yang betul ni, yang sahih ni. Yang lebih dekat dengan sunnah ni. Nah, mari-mari, mana pelik ni. Semua orang tak betul belakang ni. Tu pun satu isu jugalah. Jadi kita pun pelik lah. Dia pun marah kita, pandai-pandai. Belajar tak ada 2-3 lekok. Nak tegur orang lama dah. Baru dapat BA Honors. Macam mana dia sebut dah? BA Honors. Nak tegur habis dah semua orang. Tok alim-alim apa semua betul begini. Tapi ini berlaku ya. Di UN, Dr. Faisal Ahmad Shah yang baru keluar buku pasal hadis. Takwil pasal hadis peristiwa hari akhir zaman dan seumpamanya itu. Beliau pernah, sebab di UM ni memang terbuka tuan-tuannya, mana-mana aliran pun, selagi mana ahli sunnah wal jamaah masih lagi boleh. Jadi golongan yang kuat, aliran tradisional ni pun bawa geng dia buat majlis. Yang mana yang aliran hadis apa semua ni buat program dia. Sebab tu Maulana Asri apa semua dulu pernah mensyarah apa semua. Tapi sama-sama pensyarah harmoni, saya duk tengok tu. Tak ada lah mereka duk bergaduh-gaduh sampai terbalik meja apa semua. Elok je duk minum kopi. Macam dalam parlimen politik tu lah. Yo. Dia minum kopi sekali. Siapa tak cerdik? Hok duk kena kopi kapur kita tak cerdik. Bergaduh habis putus, bercerai-berai, masam muka dengan jiran apa semua. Tengok dia orang, memanglah nampak, mewah muka-muka ni. Tengok, dia luar minum kopi sekali. Gelak-gelak. Bukan main tu, macam nak semelih kawan tu, duduk seramah hari tu. Ni benda-benda beginilah saya tengok, tak boleh. Tak cerdik kita ya. Jangan kita jadi tak cerdik sangat. Politik perlu kita tahu, siasah, maslahah yang perlu dijaga, agama bangsa itu mesti kita tahu. Tapi janganlah sampai kita diperbodoh-bodohkan lah. Oleh mereka-mereka yang bergaji 30-40 ribu bila kita undi mereka itu ya. Kita berapa? Duduk situ kita ya. Pecing tak naik-naik pun. Mereka gitu ya. Jadi kita kena terbuka sikit lah. Kurangkan kontroversi, banyakkan kawan. Baik. Seterusnya bagaimanapun umat perlu terus didedahkan tadi, para asatizah sepatutnya tidak terus menerus kadang menyebarkan kesimpulan amal dan iktiqad yang berstatus harus dan tidak melarang umat daripada terus beramal dengan amal yang makruh di sisi syariat mereka.
sepatutnya mendorong masyarakat supaya belajar dan beramal dengan i'tiqad dan amal yang lebih tepat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak dapat tidak, nak kena sunnah mesti datang daripada tradisi hadis. Fiqh pun fiqh daripada fiqhus sunnah. Nak dapat tidak mesti begitu. Tapi moleknya kita juga ada dah asas untuk fiqh mazhab sebelum kita pergi pada fiqh sunnah. Di situ dia akan balance sikit. Kalau kita pergi terus kepada fiqh sunnah, pun kita khawatir ada masalah sikit lah. Kalau kita pergi fiqh mazhab dan taklid kepada satu guru dan satu kitab, apa masalah banyak juga tu. Jadi di situ mazhab sebagai asas, tapi terbuka kemudiannya untuk dalam bidang ataupun perkembangan fiqh sunnah dan sebagainya. Baik, kemudian katanya lagi, semakin jauh kita daripada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, lagi jauh umat ini daripada panduan yang asli daripada Al-Quran dan Sunnah. Maka keaslian hanya akan terjamin jika kita berusaha memahami dan akses kepada perkara ini terlebih dahulu melalui Al-Quran dan Sunnah yang seterusnya melalui panduan para ulama muktabah ahli sunnah wal jamaah dari zaman awal hinggalah zaman kini. Yang jadi masalah, kitab-kitab yang digunakan secara awam oleh aliran tradisional adalah kitab kita katakan ikhtisar ataupun matan-matan yang kecil, yang merupakan matan ni memang ringkasan lah, poin-poin berdasarkan kitab yang lebih besar. Daripada poin-poin itu, kitab-kitab matan itu disyarahkan oleh tok guru yang mengajar. Jadi itu telah dianggap sebagai qaul mu'tamad ataupun fatwa bagi orang yang muqallid kepada pengajian-pengajian itu. Sebab tu dia jadi pattern sama belaka tu. Dan dia tak boleh keluar daripada rangka itu. Itu jadi masalah. Jadi di UM, saya sebut tadi, dalam keadaan yang pelbagai tadi, Dr. Faisal Ahmad Shah ni pernah diterangi lah oleh tuan guru aliran tradisional ni, yang tak puas hati bila ada orang sampaikan pada dia, bukan tak puas hatilah, macam tak puas hati bila ada orang sampaikan kepada dia bahawa di UM ni banyak kaji kitab-kitab Jawi dan dapati banyak hadis-hadis yang bermasalah, palsu, yang terlalu lemah dalam kitab-kitab Jawi Melayu tradisional ya. Jadi dia sebagai seorang guru pondok yang duk mengajar kitab-kitab ni, berasa kita kata nak membela lah. Jadi yang menyampaikan tu mungkin orang lain lah. Dan dia minta siapa dia lah, pengikut dia ke, anak murid dia ke, sampaikan pada Dr. Faisal tu nak jumpa. Dr. Faisal kata okey lah, marilah berjabat, tak ada masalah. Dr. Faisal pun print satu tesis tentang hadis-hadis palsu dalam kitab Jawi bermula daripada tahun 1500 sampai 2000. Terbatu tok atas meja. Dak standby lah, mari kita baca satu-satu. Tapi menurut Dr. Faisal, akhirnya dia tak marilah. Tapi nak katanya benda hitam putih, memang jelas. Sampai berapa lama kita duk anggap man arafa nafsahu faqad arafa rabbah tu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengaji kitab Jawi dulu semua anggap man arafa nafsahu faqad arafa rabbah adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunyi arak sikit hadis lalu. Awaluddin ma'rifatullah. Nanti kitab-kitab Jawi memang ada benda tu. Kan? Bila disemak yang kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbah tu, kalau balik ni Google, tukar sikit dalam bahasa Inggeris, Google, siapa orang yang mula-mula sebut benda tu? Saint Augustine, tokoh batiniah dalam Kristian, yang menyebabkan Kristian jadi Trinity apa semua tu. Itu kata-kata dia tu. Dia sebut. Tapi kemudian bila falsafah itu masuk dalam zaman-zaman Arab, kemudiannya ditukar ke dalam bahasa Arab, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, bunyilah macam hadis Nabi, la haula wala quwwata illa billah. Padahal ia adalah satu kalam yang batil. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, siapa kenal diri kenal Tuhan. Sepatutnya man arafa rabbahu faqad arafa nafsah. Kamu kenal Tuhan kamu siapa, maka kamu kenal diri kamu sebagai hamba tu. Sebaliknya dia bawa
Man arafa nafsahu, diri dulu. Siapa kenal diri dia, kenal Tuhan. Maka mereka mencari cermin mimpi apa Piramli itulah. Cari diri. Dia tanya, kamu solat ni sembah siapa? Kata sembah Allah lah. Kenal ke tidak Allah? Kenal. Kenal macam mana? Kenal sebagaimana Allah suruh. Tak betul macam tu dia kata. Kenal Allah itu mesti ada cara dia. Jadi macam mana nak kenal? Kena kenal diri dulu. Awak kenal diri awak? Inilah diri saya. Itu dah ada. Tunjuk diri di mana? Kita kata, ni ilmu tinggi ni. Duduk mutas itu pusing. Masuk isyak, masuk subuh, esok tak habis lagi tu. Dah pusing. Jadi mengaji. Macam mana nak kenal dia? Kena mengaji lah. Mengaji mana? Belakang zoo negara ke? Di mana-mana lah tempat dia. Pergi jumpa. Belajarlah ilmu makrifat, hakikat berapa dia tu. Lama-lama, baru kenal diri kita ni siapa. Siapa diri kita ni? Rupa-rupanya kita ni asalnya dulu daripada siapa? Jadi kita sebenarnya siapa? Kita ni siapa? Kenal ada diri siapa? Rupa-rupanya kita ni siapa dia? Sebahagian daripada duk cari-cari Tuhan di mana, Allah di mana. Rupa-rupanya kita ni pun sendiri sebahagian daripada jadi kenal ada diri. Kenal ada. Bahawa kita ni asalnya daripada Allah. Maka kita siapa? Dia tak sebut tu, dia bagi. Jawab sendiri. Dia kata jawab sendiri. Dia gelak, jawab sendiri lah. Kita sebenarnya siapa? Faham dia tu. Lepas tu dia kata, kalau dah faham, nak solat buat apa? Takkan nak sembah diri sendiri. Malas mayang sebenarnya. Ceritanya malas mayang ni. Tu je, pusing-pusing jauh ni, malas mayang. Tu cerita dia. Pusing. Malas mayang cerita dia. Allahu Rabbi ya Karim. Jadi ini kita kata bila kita sebut begitu, memang sahabat-sahabat kita, sahabat kawan-kawan saya juga yang mengaji pondok ni, dia marah lah. Dia kata mana ada begini. Dia tak boleh terima bahawa dalam kitab Jawi ni ada pengaruh falsafah batiniah daripada Neoplatonism, daripada Plato, Aristotle dulu sampai masuk lagi kitab Jawi ni. Dia tak boleh imagine kawan tu duduk sana kitab Jawi sini, macam mana boleh sapa? Tu kita kata bila dijelaskan ternyata memang ada, memang sampai tu. Pengaruh tu memang sampai. Mana ada dalam Quran hadis konsep martabat 7, maratibul wujud, maratib 7, martabat kewujudan. At-ta'yun awal, ta'yun thani. Di dataran awal tu Tuhan pun tak kenal diri dia Tuhan. Ni akidah apa ni? Jadi Tuhan masa tu dia pun di dataran awal tak ada apa-apa dah. Tak ada apa-apa lagi. Tuhan saja ada. Masa tu Tuhan pun tak kenal diri dia Tuhan. Ni kata akidah apa ni? Maka Tuhan memerlukan sesuatu untuk bagi tahu, "Hei Tuhan, kamu tu Tuhan." Pengajian apa ni tuan-tuan? Apa jenis pengajian ni? Tapi itu dibahaskan oleh mereka. Ada dalam YouTube tu bersepah. Maratibul wujud, martabat 7. Dia akan pergi kepada Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah. Dia akan pergi kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad, Nur ni daripada siapa? Nur Muhammad tu asal daripada siapa? Daripada Allah. Jadi Nur Muhammad ni siapa? Alam ini tidak diciptakan melainkan kerana Nur Muhammad. Sebab apa? Kerana Nur Muhammad lah terciptanya alam ini. Maka Nur Muhammad ni siapa? Dia gigi. Ni tak mari daripada Quran dan hadis ni. Tapi dipertahankan oleh golongan tradisional, pondok sampai hari ni mempertahankan. Bagi mereka ini ilmu khusus, ilmu istimewa. Dan mereka guna nama mazhab Syafi'i, mereka guna nama ilmu kalam, sifat 20. Walah tidak ada mana-mana kitab sifat 20 bincang benda-benda lagu ni. Tak ada. Umul Barahinnya, Jawharatul Tauhid, tak ada bincang martabat 7, sifat 20, tidak ada. Ini satu ilmu lain. Bila telusuri ternyata dia datang daripada tradisi akhbariyah.
Muhyiddin Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ambil daripada siapa? Di sini menariknya. Ikhwanus Safa. Ikhwanus Safa ni siapa dia? Golongan Syiah di Farsi. Ambil daripada siapa? Tidak ada nama. Majhul. Siapa mereka? Satu kumpulan. Siapa Ikhwanus Safa? Ahli-ahli falsafah. Ahli-ahli falsafah batiniyah sebenarnya. Yang mencampur adukkan tradisi falsafah Farsi, Syiah, yang kemudian menjadi Syiah, dengan yang kemudian Islam. Jadi campuran Allah. Bila kita tahu tu, patut Ikhwanus Safa ambil daripada siapa? Tradisi sebelumnya lagi. Neoplatonism tu lah, Plato. Dan dia tukar-tukar istilah saja. Model sama belaka. Jadi benda ni nak faham, kena mengaji falsafah. Tak gitu mana ada masa nak mengaji falsafahnya. Mengaji Quran pun tak habis lagi. Tetapi bagi orang yang nak macam saya lebih kurang, kita nak faham kenapa Islam yang sampai ke alam Melayu ni minat barang mistik. Minat jadi kebal, minat berjalan atas air. Sebab Islam yang Rasulullah bawa tak begitu. Jadi kenapa Islam yang sampai ke alam Melayu ni nak tengok pokok jadi terbelah dua. Islam versi tu. Islam versi Tok Wali, boleh hidup tanpa jantung. Nah, Habib tu ada kelebihan lagu ni, boleh menjinakkan singa. Dia lagu tu. Kenapa Islam versi tu? Sedangkan Islam versi Rasulullah di Madinah, Mekah tidak begitu. Islamnya versi apa dia? Apa yang Allah Ta'ala kata, apa yang Nabi Muhammad kata. Itu. Jadi nak jawab soalan tu, saya terpaksa baca habis ni. Pasal khurafat Melayu pun kena baca, falsafah pun kena baca. Baru faham, itu dengan bantuan kawan-kawan kita, Ustaz Ahmad Ikram, yang dia buat kajian pasal perbandingan agama, baru kita faham, patutlah orang Melayu ni, Islam dia kuat lagu mana pun, dia tak tinggal Tok Bomo, Pawang, Dukun. Dia tak tinggal. Dia letak sekali pula. Lepas maya hajat, pergi jumpa Tok Bomo. Semaya hajat. Lepas tu jumpa Tok Bomo pula. Ikhtiar dia kata. Dia boleh belaka. Dia kira apa? Mazhab. Apa dia? Pukalisma dia panggil. Boleh belaka. Yang ni kita kata, dari sudut pengajian akidah, wa fil haqiqah, kita tak jelas lah. Kita tak jelas. Baik katanya lagi. Justru dalam masalah ancaman terhadap akidah melalui khurafat, tahyul dan mistik, topik buku kita ni, yang menatijahkan bid'ah, dalal dan syirik, saya mengesyorkan kita membaca dan menghadam pandangan 3 orang ulama ulung zaman moden kita ini, yang sudah dikompilasikan oleh guru kami yang mulia Profesor Dr. Basri Ibrahim Al-Hasani Al-Azhari, sekarang ni KUIPS lah, Kolej Universiti Islam Perlis, yang berjudul membersihkan diri dan masyarakat daripada bid'ah dan khurafat. Bahasa Melayu, dia tulis, dia terjemah belakang dah. Dan itu dia kumpul 3 orang Syekh Muhammad Al-Ghazali, Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan Syekh Wabah Zuhaidi. Ni kira ulama yang umum, semua orang boleh terima lah, mana-mana aliran sepatutnya. Beberapa kepercayaan dan amalan kontroversi dalam masyarakat dilihat daripada perspektif Al-Quran dan Sunnah. Dalam ni ada perbahasan panjang tentang Nur Muhammad. Panjang lebar dia bahas. Dia datangkan dua-dua pihak punya pandangan. Siapa yang sokong, siapa yang tak sokong. Luar biasa. Kemudian, dan jujukan buku beliau yang lain. Baik. Seterusnya kita pergi sikit lagi sebelum berhenti solat. Dan kita sambung sesi kedua. Boleh 2 sesi hari ni. Bid'ah yang dimaksudkan, bid'ah dalal dan syirik musuh bersama ahli sunnah wal jamaah. Sepatutnya begitu. Ini tidak. Punyalah duk nampak siapa bincang pasal syirik, pasal bid'ah, ni golongan sekian-sekian. Padahal bila saya mak dalam kitab-kitab Jawi pun, bukan tak ada perbincangan tentang bid'ah, dalal, syirik apa semua ni ada. Saya duk fikirlah nak buat satu kajian khusus untuk nak keluarkan daripada kitab-kitab akidah alam Melayu ni, ulama-ulama yang membahaskan tentang hal-hal ini. Kenapa sekarang ni ada golongan ni yang menggunakan nama anti-terorisme apa semua ni, naratif mereka adalah sesiapa yang mengaji akidah 3, tauhid 3, mereka akan mudah untuk membida'ah, mensyirikkan orang lain, amalan orang lain.
Maka bila mudah membid'ah mensyirikkan, mereka mudah jadi ekstrim, jadi teroris, jadi apa dia lagi satu lagi? Radikal. Tiga ni istilahnya. Jadi bila jadi begitu, kenapa mengaji Tauhid 3? Kita pelik. UIA ni pakar silibus Tauhid 3 ni daripada tahun 80 lagi tuan-tuan. Berapa orang yang sudah keluar daripada UIA, jadi ISIS jadi apa? Kita nak data lah. Sebab dakwaan ini sudah 10 tahun. Dan belum lagi ditarik balik. Masih lagi menjadi agenda setengah-setengah pihak. Counter terrorism apa semua ni. Siapa tak tengok dah agama-agama lain punya ekstremism, duk tengok yang ni siapa yang terlibat, dan didakwa mereka yang balik daripada Saudi yang bawa ajaran ini sampai tahap ada yang kata boleh mengkafirkan mak ayah sendiri. Nah, jadi kita nak data lah berapa ramai dah asatizah kita yang balik daripada Saudi sampailah saat ni. Saya kalau tidak belah ribu pun ribu-ribu lah saya rasa. Berapa orang dah yang jadi teroris macam yang mereka dakwa sebab mengaji akidah 3, Tauhid 3 di sana. Kita nak data tu. Jangan sembang saja. Ini pergi sana pergi sini duk sembang benda tu. Data mana? Dia tangkap 12 orang tu, 10 orang tu. Yang itulah dia ulang. Ni lah gini. Sedangkan ada pihak yang pergi duk interview, mereka tanya sifat 20 pun tak tahu apa, Tauhid 3 pun tak tahu apa. Ni yang kena tangkap ni. Yang teroris nak pergi ke Syria apa semua ni. Tanya-tanya kenapa nak pergi tu, duk tengok YouTube semangat tu. Sebahagiannya bercerai dengan bini, bergaduh. Sebahagiannya ada hutang banyak. Ada masalah masing-masing. Tak ada kerana nah, ada yang pergi ke awal Ustaz Lutfi apa semua daripada Kedah tu. Mana mereka ni ngaji Tauhid 3 apa bendanya? Tak ada. Jadi benda-benda begini agenda jugalah. Saya kalau ada peluang duduk dalam satu majlis dengan pemuka-pemuka yang duk bawa idea-idea ni, saya kata abang tanya soalan. Cuma setakat ni tak ada peluang. Tak apalah, lepas ni ada peluang kita tanya insya-Allah. Kita nak data lah. Soalan tadi lah. UIA guna silibus Tauhid 3 daripada tahun 85. Berapa orang setahu tuan yang sudah jadi teroris? Mana lagi? Malaysia sendiri dalam buku kita punya silibus sekolah rendah, sekolah menengah lama sebelum ni sekarang ni dah ada usaha untuk tukar. Guna Tauhid 3. Berapa ramai ada di Malaysia ni yang duk mengaji sekolah agama apa semua di Kelantan apa semua tu, yang jadi tunjuk data lah. Yang balik pada Saudi berapa orang yang terbukti sekarang ni tak jadi ustaz tadi tu, bersepah di jadi cikgu macam-macam lah. Balik Saudi belaka tu yang jadi menteri lah, 2-3 orang yang jadi MP. Jadi terlalu serkat jarang lah. Terlalu kita kata bukan kajian akademik tapi terlalu berniat jahat dan seumpamanya. Baik. Kemudian katanya apa dia? Bid'ah dalam akidah boleh membawa kepada bid'ah dalam amali atau sebaliknya. Ternyata ia saling berkait antara satu sama lain. Sebahagian daripada punca dan kesan bid'ah sudah kita bahaskan dalam bab-bab sebelum ini. Oleh yang demikian sewajarnya agenda membanterah gejala tersebut menjadi agenda bersama setiap aliran dalam ahli sunnah wal jamaah. Namun ternyata di sana ada juga yang terkeliru ataupun keliru dan terus mempertahankan sebahagian daripada kefahaman dan amalan tersebut atas nama adat, tradisi, budaya dan seumpamanya. Justru dakwah dan hujah perlu ditegakkan dan dijelaskan. Dari satu aspek, kita juga setuju bahawa tidaklah semua kepercayaan dan amal tersebut adalah haram secara ain, yakni secara jelas haram mutlak. Sebahagiannya haram secara hissi ataupun secara belapik lah. Maksud saya amalan-amalan tersebut menjadi haram kerana qarinah yang menyebabkannya haram, khususnya bersabit dengan akidah. Contohnya apa dia? Kalau dikir barak tu tuan-tuan, dulu dia nak buka permulaan tu, dia panggil ada buka panggung, dia ada moja. Moja ni apa dia? Bagih. Dia juga tu. Panggil dewa lah, panggil suruh orang mati, macam-macam lah. Jadi kalau yang tu mana boleh kita nak terima? Itu jelas bercanggah dengan syarak tu. Tapi kemudian unsur-unsur itu dihapuskan. Semata-mata dikir barak, bergendang, patut menyanyi. Lirik dulu, lirik-lirik nyanyian tu
memang penuh dengan unsur lucah seksis. Puja janda lah, mengarut gitu lah, macam danduk apa semua tu lah. Tetapi setelah almarhum Tok Guni Aziz ni jasa besar dia haramkan, kemudian dia terbiah, maka mulalah hala tuju tu berubah. Dikir-barat rasmi ni mula menjadikan kritik sosial, nasihat. Kalau Halil Yazid tu sedap benar lah. Ada seekor anak tupa, okey lah. Duk main anak tupa, anak beruang, okey. Pada duk cerita pasal benda-benda yang tak patut tu. Ya. Ada seekor anak tupa, ada jual motel, okey lah apa mana. Maka, tapi hak mengarut ada lagi, bukan tak ada. Nah, kena kajur tu pening kepala tuan-tuan. Ingatkan perempuan lelaki nyanyi lagu Bollywood nak. Baik. Okey, kita berhenti dulu lah. Solat tu. Nanti kita segera sambung kemudian insya-Allah.